Bersua kembali bersama kami di Selamat Pagi Malaysia untuk kita bincangkan berkaitan topik penawaran pendidikan dan juga harapan kerjaya belia. Sebab sekarang ini kita memang mengenai isu gaji kepada graduan yang baru saja bergraduasi, tapi bagaimana pula dengan dari segi kualiti dan juga pekerjaan mereka, itu yang perlu kita bincangkan, adakah layak atau tidak dan boleh ke tidak untuk kita nakkan gaji yang lebih tinggi kepada kerja yang lebih kompetitif ketika ini. Ayuh kita bersama dengan Tuan Muhammad Azri bin Nur Azman, mahasiswa Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Azri, terima kasih bersama kita hari ini di studio. Topik kita masih lagi berkaitan dengan pendidikan dan juga harapan kerjaya belia. Aziz sendiri salah seorang pada mahasiswa apabila timbul isu berkaitan dengan gaji yang tidak sepadan ataupun ramai yang melabelkan anak-anak belia ni ataupun graduan ini sebagai manja, meminta-minta kan. Ya, betul. Pandangan Aziz ni sebagai seorang mahasiswa, ada rasa terjejas ataupun ada kebenaran di sebalik kenyataan tersebut? Okey, baik. Terima kasih. Soalan ni sebenarnya soalan yang tengah viral sekarang ya, ataupun isu yang berlegar di media sosial dan sebagainya. Tapi sejujurnya bagi saya sebagai seorang mahasiswa, saya dah lama follow up this kind of issue ataupun isu macam inilah. Tapi yang saya lihat adalah tak salah kalau mahasiswa tersebut untuk mengharapkan atau untuk berimpian untuk dapat gaji sebegitu rupalah. Tapi apa yang mereka perlu sedar dan sebagai mahasiswa perlu sediakan adalah berkaitan dengan apa yang mereka boleh bagi, apa yang mereka boleh deliver untuk company ataupun tempat mereka nak belajarlah. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya boleh share adalah sepatutnya mahasiswa ni daripada awal lagi dia dah fikir plan, future plan, kat mana nak pergi dan sebagainya supaya apa yang diimpikan tu, apa yang diharapkan tu insya-Allah berjaya. Sebab bagi saya mana-mana company, mana-mana tempat kerja sekalipun, dia ada different salary, different pendapatan bergantung pada company lah dan juga bergantung pada bakat dan skills yang mereka ada. Itu bagi saya. Jadi tak salahlah untuk mereka berimpian. Tapi pastikan impian tersebut tu didatangi dengan orang kata apa? Check dulu ataupun planning dulu before dia ke situ. Itu yang penting lah. Yang penting juga usaha perlu tetap. Usaha yang perlu memang betul. Perlu realistik sebenarnya kan? Realistik ya. Kadang-kadang student mahasiswa ni ataupun beli-beli kat luar sana lah. Dia tak buat apa-apa analisis ataupun dia tak check dulu. Betul. Tapi terus jump to conclusion. Terus meminta. Itu sebenarnya membuatkan orang rasa macam tak patutlah sebagai mahasiswa macam tu. Ya. Kalau kita jadi majikan pun kita marahlah kan. Baru graduate internship 2 bulan, wah gaji. Ya, itu saya kata kita kena berpijak pada di bumi yang nyata. Betul. Okey, Azri juga merupakan seorang yang aktif di luar kampus sendiri. Mungkin boleh kongsikan adakah pengalaman itu mampu untuk membuka perspektif lebih luas lagi-lagi untuk kita menerima dengan cabaran kerjaya pada masa kini, bagaimana? Okey, baik. Saya dekat luar, saya merupakan presiden untuk NGO juga, ROS, ROI, dan juga saya merupakan ahli Majlis Perundingan Belia Negara, Negeri Kebangsaan dan banyak lagi jawatan saya pegang kat luar sana. Jadi bagi saya itu adalah satu perkara ataupun satu peluang yang baik buat saya, rezeki daripada Allah lah. Dan saya rasa benda itu sangat membantu saya. Saya mula semua ni masa umur saya 17 tahun. Saya dah aktif di luar dan sebagainya. Itu membantulah untuk soft skill dan hard skills. Jadi untuk survive di dunia luar, zaman sekarang ni ramai ada CJ pendidikan. True. Ramai ada degree dan sebagainya. Tapi apa add-on ataupun nilai tambahan yang kita ada untuk kita build kita punya masa depan. Contoh kita ambil law. Macam saya ambil law di Universiti Malaya kan. Tak semestinya kita jadi lawyer. Setuju. Ya betul. Pengacara pun boleh. Pengacara pun boleh. Jadi tak semestinya jadi lawyer. Ada yang minat macam saya juga minat untuk jadi aktivis dan sebagainya. Tapi kita menggunakan apa yang kita ada tu untuk shape our future lah. Bak kata orang putih, we shoot for the stars. If we miss, at least we end up on the moon juga. Okey. Dan bila kita terlibat dengan kerja-kerja aktif ni, pada pandangan Aziz ni, bagaimana sebenarnya skill-skill, soft skill yang ada ni boleh membantu untuk graduan tersebut mendapatkan gaji yang bermaruah. Contohnya, dia belajar jadi lawyer tapi nak bandingkan lawyer ni dengan lawyer-lawyer lain, dia ada soft skill lain. Layakkah mereka meminta gaji yang lebih bermaruah dengan ilmu dan juga skill-skill yang ada ini? Alright. Bagi saya ada satu prinsip. Satu prinsip yang saya pegang selama ni, yang saya belajar daripada orang lain juga, yang berumur dan juga berpengalaman daripada saya, which is apa sahaja yang kita buat, ada cara dia. Termasuk kita nak meminta ke, nak demand something ke, ada cara dia. Tapi cara dia tu kena tepat dengan apa yang dia boleh deliver, apa yang dia boleh sampaikan. Seperti soft skill lah. Jadi bagi saya, mana-mana company, dunia pekerjaan di luar sana, dia mementingkan satu kemahiran seperti komunikasi. Dia nak tengok kita ni ada
kemahiran networking ke tidak, Yes. our protocol etiket kita ada ke tidak benda tu. Sebab walaupun kita ada akademik yang baik, kita ada satu orang kata apa, background akademik yang sangat baik sekalipun. Tapi kalau kita tak ada communication skills yang baik, soft skills yang baik, networking skills yang baik, orang takkan pandang pun. Termasuk attitude. Setuju. Attitude is everything lah. Jadi to me, soft skills sangat membantu dari segi long term pekerjaan dalam satu tempat. Sebab tu ramai sekarang ni, Syu dan juga Ifan, ramai sekarang ni yang selalu jam tempat kerja. Berhenti tukar. Sebab dia tak ada sifat ketahanan yang tinggi. Dia tak ada skills yang communication sebagainya lah. Yang Tapi Azri ada yang cakap tukar tempat kerja tu untuk tambah gaji lagi, untuk demand. Macam mana? Apa pandangan Azri? Okey, dia kalau tukar tempat kerja, tapi based on certain times lah, contohlah macam 3 tahun tukar 3 tahun, itu lain. Itu lebih kepada nak cari pengalaman dan nak build networking and nak build names. Tapi ada orang yang tak sampai 2 bulan dah tukar. Okay. Sebab dia kata tak mencapai dia punya demand gaji dan sebagainya lah. Tapi dia tak sedar satu je. Dia punya skills, kemahiran dalam diri. Ni apa yang dibincangkan dalam media belia dan sebagainya kan. Masalah kenapa mahasiswa tak dapat kerja. Isu skill mismatch dan sebagainya. Sebab belia tu sendiri tidak ada add-on ataupun perkara yang realistik lah di otak dia. Saya tak memandang rendah pada belia. Faham. Tapi kita nak advocate, kita nak mengajar supaya belia zaman sekarang ni sedar apa yang patut dibuat lah. Tapi Azri tak rasa ke kalau kita nak mengajar golongan belia ni kena berikan mereka peluang? Betul. Tapi kalau peluang yang mereka ingin dapatkan itu seringkali tidak dapat diterima oleh majikan kerana kekurangan value-value soft skill ini. Bagaimana belia ini ingin belajar untuk menambah ilmu mereka dari semasa ke semasa? Okey, baik. That's why I said kalau nak aktif, kalau nak ada all the skills, dia kena bermula daripada universiti. Bermula sebelum dia masuk alam pekerjaan. Sebab bila bekerja ni, dia bukan istilah you belajar dalam you kerja. Dia itu satu. Tapi 80% kerja dalam tempat kerja yang kita kerja tu, dia berdasarkan apa yang kita dah ada. Zaman universiti kita, sebelum universiti, ataupun zaman masa itulah. Jadi to me, untuk build all the things, all the experience and all, sepatutnya daripada sekarang. Sebelum dia kerja tu lagi. Tu saya kata, kalau nak shoot something tu, dia kena check dulu, analyse dulu. Dia kena tengok dulu apa pathway dia kena ambil, apa add-on dia kena ada, supaya masa dia masuk alam pekerjaan tu, tak ada isu majikan tengok dia tak ada value yang lain, add-on yang lain. Betul. Mungkin ada juga graduan di luar sana yang ingin cuba-cuba dengan konsep try and error. Maksudnya lepas habis belajar, nak cuba je kerja apa-apa tapi tak boleh tahan lama. What do you have to think about that? Okey. Bagi saya, kalau kita nak buat macam tu boleh. Sebab ada yang nak cari potensi diri dan sebagainya. Tapi untuk mahasiswa yang mencari kerja tetap lepas alam universiti, tak patutlah saya rasa baru nak mencuba. Kalau dia dah terlambat, itu bolehlah. Kalau dia sedar dari sekarang, sebenarnya daripada sekarang lah dia kena ada satu mentaliti atau pemikiran bahawa dia kena cari dah apa potensi diri dia. Daripada awal lagi, sebelum dia mencuba bidang yang dia nak. So, bila dia cuba benda yang dia dah ada value, dia dah ada experience, so insya-Allah dia boleh bertahan dan ada potensi dia dekat situ. Dia tak ada masalah, dia nak tukar-tukar tempat kerja, nak cari potensi tak ada masalah. Tapi dia kena fikir juga, bila dah meningkat, dah habis belajar dan nak mencari pekerjaan, dia kena fikir ekonomi. Macam mana diri dia, dapat survive tak dekat tempat tu dan sebagainya. Dia kena fikir. Dia tak boleh nak buang masa dengan baru nak mencari potensi lepas habis belajar. Daripada tadi kita cerita berkenaan dengan apa yang belia boleh persiapkan diri mereka untuk mendapat gaji yang simpal dengan ilmu mereka dan juga skill mereka lah. Cuma dalam masa yang sama tak dinafikan majikan kat luar sana pun ada juga yang jenis yang orang kata mementingkan diri sendiri, mementingkan company mereka sendiri kan. Walaupun sebenarnya individu tersebut layak mendapat gaji yang mereka ingin, tapi ada juga ya majikan-majikan yang tak bertimbang rasa, yang tak bertanggungjawab, yang mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Jadi bagaimana belia di sana perlu bijak untuk memilih di manakah lokasi-lokasi ataupun agensi-agensi, company-company perniagaan yang mereka perlu pilih untuk sesuai dengan diri mereka sendiri. Tip daripada Azri sendiri, secara ringkas. Saya sangat setuju. Sebab dalam setiap individu ni, dia kena ada tempat dia sendiri untuk dia tunjuk potensi diri dia. Kadang-kadang dia ada potensi. Tapi bila dia bekerja dekat tempat yang memendamkan potensi dia,
tak kena kan? Dia tak kena. Dia tak jadi, dia takkan jadilah kat situ kan. Jadi bagi saya, belia ni kena pandai evaluate. Pandai tengok dan pandai analyse sendiri, adakah company tersebut mampu memberi satu long term benefit untuk dia ataupun tidak. Bukan dia kena tengok dalam semua bidang, dalam semua perspektif. Bukan satu perspektif, supaya dia boleh cari dekat mana sebenarnya dia punya potensi. Sebab potensi tu bila kita ada tempat yang betul, kita akan dapat pergi jauh lah, ataupun dia akan survive dalam dunia pekerjaan tersebut lah. Seperti ikan lah, ikan hidup dalam air kan. Kalau kita bawa ikan tu ke darat, dia tak akan jadi apa. Dia tak boleh. Betul. Jadi bergantung pada tempatnya. Yep. Ya. Okey, terima kasih. Maksudnya ibaratnya kalau kita sebagai bunga, kalau kita nak bunga itu mekar, kita perlu cari tempat yang betul. Yes, betul. Jadi sebab itulah kita perlu mencari tempat yang betul dengan demand gaji yang setimpal. Yeah. Okey. Terima kasih disyarkan kepada Azri bin Azman, mahasiswa Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya untuk perkongsian pada pagi ini. Terima kasih Azri. Terima kasih. Okey, baik. Seterusnya kami anda saksikan cerita pagi daripada Sabah bersama dengan rakan penyampai kita Julius Samon akan kongsi berkenaan kejohanan bola sepak Keningau Premier League. Silakan.